perjamuan antara dua pasukan yang sentiasa sering ataupun kerap menghasilkan corak permainan yang menarik. Hafiz berkayum. Oh, lewat sedikit Kayum, marah Beliza Popov. Bahaya kedudukan ini. Setelah dirampas oleh Gopi Nathan pada Ronaldinho, balik semula kepada Gopi. Vinod mengambil tempat Gopi. Rebatan belum lagi dilakukan. Gopi melakukan rebatan on target, baik. Rebatan kaki kiri kali ini daripada Gopi Nathan. Kelekaan yang satu lagi hampir-hampir mengecewakan pasukan Kelantan. Baik percubaan ini Ahmad Syarul. Ya, memang satu tempat yang tepat, yang baik, yang kencang daripada Gopi ya. Hanya diperhatikan oleh semua pemain-pemain pertahanan pasukan Kelantan, langsung tidak cuba untuk mempertahankan tendangan itu tadi. Gopi Nathan yang juga terkenal boleh dicontohi sebenarnya both legged, mampu menggunakan kedua-dua belah kakinya. Ini dia sepakan penjuru, Ronaldinho mengasah gol. Kelantan yang banyak coba mengancam lawan tetapi terhukum pula sebaliknya. Susulan sepakan penjuru jaringan Mauro Olivi pada menit ke-30 meletakkan pasukan tuan rumah juara bertahan Piala Malaysia Selangor 1 gol di depan sekarang ini. Ini bezanya bakal percubaan ataupun peluang yang banyak tidak dijaringkan ya. Kita tidak mengambil kesempatan untuk menjaringkan gol. Dan ini berbeza kepada pasukan Selangor ya. Satu corner kick yang baik, satu challenge yang baik daripada Ronaldinho dan tanpa melengahkan masa terus dihukum. Dapat diselamatkan pada awalnya oleh Khairul Fahmi Cemat. Ya, kita lihat gerak pelan ini. Percubaan awal ada sentuhan attempt daripada Ronaldinho, tetapi pertahanan Khairul Fahmi Cemat terus saja menghidangkan kesempatan yang tidak langsung dilepaskan oleh Mau. Bunyamin pada Olivi, lambungan Olivi mencari Nazmi Faiz Mansur. Brandon dapat membantu seketika. Sudah dikawal semula oleh Nazmi kepada Raimi Madno. Hafiz, Clarence, header di situ. Bunyamin pula kali ini mencari Patrick Ronaldinho. Nazmi Faiz Mansur, percubaan baik daripada Nazmi. Tindakan yang kemas diperlukan daripada Khairul Fahmi Cemat untuk menidakkan percubaan yang dari 25 meter ini. Satu teknik tendangan yang cukup baik daripada Nazmi ya. Dan kredit juga kepada Ronaldinho kerana tidak tamak di situ untuk buat satu setting yang baik kepada Nazmi sendiri. Dan ternyata Nazmi menggunakan kesempatan itu untuk buat satu rebatan yang cukup cantik dan berjaya ditepis oleh Ampek tadi di situ. Berlari pula ke penjuru sebelah kanan pintu gol pasukan Kelantan untuk mengambil sepakan penjuru ini. Sibuk ataupun pemain kedua pasukan Kelantan Brandon Gunn, Indra Putra juga turun. Akhirnya clearance tampanan hadangan di situ daripada Margaro Gomez. Nazmi membiarkan lontaran ke dalam ini akan diambil oleh Raimi Madno. 1 menit terakhir, kira 7 menit saja lagi tinggal masa biasa untuk tamatnya separuh masa pertama di Stadium Shah Alam ketika ini. John Bakri, ini dia cross daripada Raimi. Ronaldinho melonjak gol. Itu cara Selangor untuk mendapatkan gol. Satu cross, long ball, bola hantaran tinggi ke depan pintu gol dan Patrick Ronaldinho menjaring penyerang dari Liberia yang sedikit sebanyak mendapat perhatian daripada jurulatih Zainal Abidin Hasan ataupun ketumpulan sedikit tindakan golnya telah dapat lakukan lonjakan di situ. 2-0 sekarang ini Selangor di depan Ahmad Syarul. Oh, terjatuh Khairul Fahmi Cemat. Bagaimana kalau dapat anda rumuskan? Ya, saya rasa sedikit kesilapan daripada timing Ampek sendiri, tergelincir positioning dia sedikit. Saya rasa ada sedikit kesilapan daripada Ampek dengan kedudukan beliau sendiri, keadaan beliau berdiri, kedudukan beliau berdiri, dan bila Ronaldinho dapat untuk meletakkan kepalanya ke arah bola tu, terus Ampek tergelincir di situ. Hazwan tadi disambung oleh Hazwan di situ.
sedikit leka pemain pertahanan Kelantan bakal. Kalau tadi kita ada memperkatakan gerak-gerak tindakan daripada Garuk Gomis merancang di kawasan tengah, tetapi sekarang ini ternyata situasi yang berbeza untuk pasukan Kelantan. Mungkin ini dapat dihasilkan, tetapi terlepas di situ, dapat dijangka oleh Indra Putra Majidin lencongan. Dan bagaimana pula kali ini mungkin penjaga gol Selangor dipersalahkan Nur Azlan Razali oleh pengadil pelanan Muhammad Nazmi Nasarudin. Sudah terlalu lama. Satu sepakan percuma di dalam kotak penalti. Satu kedudukan yang bahaya untuk pasukan Selangor. Minit-minit terakhir separuh masa pertama ini, walaupun cuba membantah apakah sebenarnya memegang terlalu lama, terlepas dari tangkapan. Bagaimana bermula dari lencongan ini sudah dapat diselamatkan oleh Nur Azlan Razali. Masyarul, ya. Mungkin Ngadil memerhatikan tindakan Nur Azlan tadi. Yang pastinya sudah pun dimuktamadkan sepakan percuma untuk pasukan Kelantan. Popov masih lagi melaungkan sesuatu yang boleh menaikkan semangat, menaikkan kembali perjuangan indirect kick pasukan Kelantan. Pastinya indirect kick, 2 sentuhan ya. Dan ya, ini bukan sesuatu yang mudah Tapi purata peluang untuk menjaringkan gol saya rasa agak tinggi, mungkin melebihi 55%. Sama-sama lagi tampanan dan ya di depan kita pernah menyaksikan gol-gol yang dijaringkan daripada semua pemain Selangor di depan pintu gol, tetapi berjaya juga conversion, kalau boleh kita nak katakan, dapat disempurnakan oleh pasukan Kelantan menerusi Wanda Lewis pada minit terakhir. Sudah pun masuk waktu kecederaan, gol yang penting nampaknya kerana Kelantan telah dapat juga merapatkan jurang untuk menamatkan sebelum tamatnya separuh masa pertama ini. Cantik percubaan ini, seperti telah dijangka set pieces ini, di mana Brandon Gunn menarik Vinod ke situ, ke tepi untuk memberikan pada Luis ketinggian yang sempurna, kekencangan yang mencukupi. Ya. Menanti bola Brandon Gunn dirampas di situ oleh kemudian sekarang ini untuk pasukan Selangor. Ronaldinho menghukum lagi kealpaan di barisan pertahanan pasukan Kelantan. Sedangkan Brandon Gunn menanti hantaran dirampas oleh Vino dan akhirnya disudahkan oleh Patrick Ronaldinho. Gol kedua pribadinya menggembirakan penyokong The Red Giants di awal separuh masa kedua di Stadium Shah Alam. Itu dia kesilapan daripada Brandon Gunn, walaupun aksi keseluruhannya agak baik daripada Brandon Gunn, kesilapan yang membawa padah juga ketika ini. Ya, satu hantaran pendek daripada Gomez yang dapat disekat oleh Vinod ya. Saya beri kredit kepada Vinod dan dapat mencuri bola tu sebelum Brandon Gunn dapat menampan bola tu, dan seterusnya dengan tidak menggunakan ketamakan beliau melepaskan bola tu kepada Patrick Ronaldinho, dan Ronaldinho dengan sempurna menjaringkan gol yang ketiga untuk pasukan Selangor pada malam ini. Bakar, ketika penyokong Kelantan, terutama sekali jurulatih mereka Beliza Popov, seperti meletakkan gambaran untuk menggunakan gol yang merapatkan jurang di minit terakhir separuh masa pertama, melakukan kebangkitan, tetapi jaringan awal pula dimiliki oleh pasukan Selangor. Untuk kedudukan sekarang 3-1 yang juga menaikkan semangat ataupun lebih jelas kemarahan kepada Popov yang sekarang ini di peringkat kedua dengan tegas sekali oleh pengadil pelanan Muhammad Nazmi Nasarudin. Maklum sajalah, sudah tentulah kecewa dengan jaringan sebentar tadi. Ilyaski sempat mencuri dengan jasa yang baik. Razman Clarence yang
agak yakin di situ. Gomis dicuri, masakan daripada dua pemain Selangor. Akhirnya Hafiz Kamal memperhatikan rakan di sebelah kanan, tolakan di sebelah kiri kepada Gopinathan. Tidak kesampaian di situ. Wonder Lewis untuk Kelantan. Tolakan Wonder Lewis kepada Wan Zek Haikal yang baru masuk di separuh masa kedua ini. Wan Zek Haikal mengacak. Lempatan Wan Zek Haikal, cantik, gol! Oh, Kelantan The Red Warriors masih mahu meledak di Stadium Shah Alam. Kembali sekali lagi merapatkan jurang. Jaringan lencongan, lempatan yang begitu cantik sekali daripada Wan Zek Haikal Wanor menewaskan Nur Azlan Razali. Game on, masih lagi terbuka pelanan ini. Ahmad Syarul. Ya, seperti saya katakan tadi, Wan Zek Haikal dia mempunyai magic yang memang sedia ada dalam diri dia. Satu tindakan individu yang cukup baik, satu tendangan lencong yang cukup sempurna daripada beliau, daripada bahagian tepi, helah yang baik, dan satu lencongan yang Step cukup over sempurna. yang mengelirukan Bunyamin, dan lebih jitu, lebih tajam lagi adalah lencongan rempatan kaki kanan Wan Zek Haikal yang sama sekali jauh dari jangkauan penjaga gol Selangor. Selangor walaupun masih mendahului, berada dalam kedudukan tercabar masih dengan gol yang kembali merapatkan jurang daripada Wan Zek Haikal. Saya setuju dengan bakal abang. Game on, saya setuju yang tu. Dan pastinya lebih rancak untuk 20 minit terakhir ni. Oh, kesilapan yang tidak harus dilakukan. Berhati-hati sudah tentu menjadi misi. Lewat sedikit kibaran itu, sedangkan jelas Hafiz Kamal berada dalam kedudukan offside. Sekali lagi ada ruang untuk pasukan Kelantan. Popov jelas dengan isyaratnya. Hantaran jauh terus ke kawasan penalti. Whistle penamat akan ditiup bila-bila masa saja lagi. Bahaya kedudukan ini untuk pasukan Kelantan. Sedang mengejar mungkin peluang terakhir. Apakah dapat digunakan kesempatan ini? Belum lagi. Oh, terlepas. Oh, dramatik sungguh. Oh, cepat dan kelam kabut. Masa 5 minit yang diberi setelah pun tamat, tetapi ada lagi juga masa kecederaan yang ditambah. Saat-saat akhir dramatik sekali lagi. Pertemuan Selangor dan Kelantan menyamakan kedudukan. Red Warriors seperti menidakkan Zainal Abidin Hasan dan pasukan tuan rumah. 3 sama sekarang ini. Ahmad Syarul, bagaimanakah masih sempat dan mampu dilakukan oleh pasukan Kelantan dalam pelawanan ini? Gol pertama 3 sama. Ya, saya juga terpaku bakal sangat-sangat kritikal. Whistle telah pun ditiupkan oleh pengambil. ditiupkan, dan saya rasa betul-betul Kelantan menggunakan peluang sepenuh-penuhnya. Ini gerak yang terakhir dalam pelawanan ini. Ada sedikit kelekaan barangkali. Brandon Gunn membuat tampanan. Pada mulanya Selangor memang tetap terselamat, terlepas pula daripada Nur Azlan. Dalam keadaan ataupun hadangan beberapa pemain di depannya, Brandon Gunn membuat cutback. Tampanan pada awalnya ramai sebenarnya pemain Selangor di situ. Bukan satu rebatan yang kencang daripada Mana Muhammad itu sendiri, tapi mungkin ada refleks, ada tampanan di situ. Oh, ini adalah gerak terakhir dalam pelawanan ini. Mana Muhammad cuba membuat percobaan. Dan akhirnya lolos juga pemain gantian ini. Mana Muhammad mencuri mata untuk Kelantan di Stadium Shah Alam. Menerusi gerak yang terakhir pelawanan di Stadium Shah Alam, bermakna Kelantan dan Selangor berkongsi mata. Sedikit rumusan akhir daripada Ahmad Syarul. Ya, saya rasa satu keputusan yang balance kepada pasukan Kelantan kerana mereka menguasai keseluruhan permainan, saya rasa. Tetapi saya rasa adil kepada kedua-dua pasukan untuk dapat satu mata. Daripada rentak permainan barangkali adil, mungkin itu rumusan kebanyakan kita, tetapi Nur Azlan Razali sedikit kelekaan, terlepas, mungkin terlindung kelihatannya di depan. Mana Muhammad itu dia ceria sekali di depan sekarang ini, kerana rembatan walaupun tidak begitu kencang tetapi jelas mengelirukan barisan pertahanan dan terutama sekali penjaga gol. Mana Muhammad muncul wira mencuri kemenangan daripada Selangor yang mendahului 2 kali
dengan keputusan akhir. Aksi dramatik di Stadium Shah Alam, pertemuan Selangor Kelantan berterusan dengan kedudukan muktamad. Keputusan akhir Selangor 3, Kelantan 3 di Piala Malaysia 2016.